Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dengannya AMEM kali ke-41 menggariskan kepentingan pembangunan tenaga lestari melalui kesaling hubungan. Ini termasuk mempertingkatkan kerjasama antarabangsa bagi memperkembangkan infrastruktur tenaga dan mengiktiraf kesaling hubungan tenaga dan integrasi pasaran dalam ASEAN. AMEM ke-41 diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center Bali, Republik Indonesia. Menghadiri mesyuarat yang berhormat Pihin Datuk Lanaraja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dengan tema Sustainable Energy Security Through Interconnectivity, AMEM ke-41 antara lain membincangkan perkembangan 7 bidang program yang dilaksanakan di bawah Pelan Tindakan Kerjasama Tenaga ASEAN Fasa Kedua tahun 2021-2025. Mesyuarat juga telah menyaksikan pengadaptasian deklarasi bersama mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN kali ke-41 mengenai Sustainable Energy Security Through Interconnectivity dan kenyataan bersama negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philippines Power Integration Project BIM-PIP. Yang berhormat Menteri juga berkesempatan mengadakan perjumpaan dua hala bersama dengan ketua-ketua delegasi yang lain, termasuk Tuan Yang Terutama Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Tuan Yang Terutama Nik Nazmi bin Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Malaysia bagi bertukar-tukar pandangan dalam bidang kepentingan bersama. Tindak balas terhadap perubahan iklim harus bersepadu dan holistik. Bagi negara Brunei Darussalam terdapat penyertaan aktif dan kepimpinan wanita dalam tindakan iklim di peringkat kebangsaan sama ada dalam dasar, mitigasi dan penyesuaian iklim serta pelindungan dan aktiviti kesedaran alam sekitar. Perkongsian mengenai terma inisiatif negara mengenai kesaksamaan, jantina dan perubahan iklim itu dinyatakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Commonwealth mengenai hal ehwal wanita WAMM ke-13 di Nassau, Bahamas baru-baru ini. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga menekankan kepentingan peranan wanita dalam pembangunan negara, penyumbangan secara terbuka, aktif dan saksama terhadap masyarakat. Semasa mesyuarat, Menteri-Menteri Commonwealth menyokong tema Equality Towards a Common Future yang antara lain menekankan wanita dalam kepimpinan dan memperkasa ekonomi wanita. Kori dan Koreah negara yang menyertai Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-63 di Kuala Lumpur, Malaysia selamat tiba ke negara Brunei Darussalam malam tadi hadir bagi menyambut kepulangan Haji Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah dan Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri ialah Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Haji Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah memenangi tempat ketiga musabaqah tersebut. Beliau menerima hadiah berupa sebuah piala wang tunai berjumlah RM20,000 Malaysia dan sijil. Bazar Thailand ke-6 memberikan pengalaman lebih menyeronokkan untuk para pengunjung memilih dan membeli produk di Thailand. Perkara tersebut dijelaskan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand ke negara Brunei Darussalam semasa majlis perasmian bazar berkenaan di Pusat Membeli Belah One City. Menurut Puan Yang Terutama Busara Kanchanalai, setiap kali bazar Thailand diadakan, Kedutaan Diraja Thailand bekerja keras untuk memberikan pengalaman baharu dan lebih baik kepada semua pengunjung. Lebih 50 petak jualan diketengahkan termasuk agensi-agensi Thailand bagi memberikan maklumat berkaitan perniagaan dan pelancongan. Bazar Thailand dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga 28 Ogos bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam.
Agama Islam sangat menitik beratkan soal adab dan akhlak dalam kehidupan. Bahkan adab dan akhlak adalah dua perkara yang sangat penting dan lebih diutamakan sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Penjagaan adab dan akhlak meliputi pelbagai sudut. Ini termasuk adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab dengan ibu bapa, guru, jiran, masyarakat, bahkan adab dan akhlak dengan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala secara umum. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Menghiasi Diri dengan Adab dan Akhlak Mulia. Adapun antara beberapa adab dan akhlak dalam Islam yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita seharian ialah pertama, bersikap lemah lembut. Lemah lembut membawa erti kelembutan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kedua, berbuat baik sesama jiran tetangga. Berbuat baik dan mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran tetangga itu adalah amat penting bagi kerukunan hidup bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, menepati dan menunaikan janji. Agama Islam amat menekankan mengenai kewajipan menepati dan menunaikan janji kerana ia adalah lambang kepada kejujuran, kepercayaan dan kebersihan hati seseorang. Keempat, senyum dan bermanis muka. Ramai yang menyangka amalan seperti senyum dan bermanis muka ini hanyalah amalan kecil yang mudah dilakukan dan ditinggalkan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita memperkecilkannya. Ini kerana menampakkan wajah ceria dan berseri-seri ketika bertemu dengan sesama muslim akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala bersedekah. Melayu Islam Beraja adalah konsep yang menegakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga sebagai tunggak bagi semua kegiatan yang menyentuh kepentingan negara, bangsa, bahasa dan budaya Melayu serta keutamaan institusi beraja untuk sistem pemerintahan negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa ceramah khas sempena Perkhemahan Prajambori 2023 Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara. Majlis berlangsung di Dewan Pengakap Bangunan Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Ceramah khas bertajuk Calak Kebrunaian dalam Berpengakap. Kewajipan dan tanggungjawab disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. 200 ahli pengakap tunas, pengakap muda dan remaja berjaya menamatkan Perkhemahan Prajambori 2023. Penyampaian sijil penghargaan disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap PPNBD. Banyak perubahan, mulanya dorang tidak tahu apa akan dibuat. Dan setelah dididik selama 3 hari, dorang ini berani bercakap depan orang, berani buat aktiviti, pandai memasak, pandai berkemah, pandai membuat tanpa kami menyuruh lah. Belajar cuma main archery, so belajar silat, ikatan yang dah pernah dipelajari lah. Perkhemahan Motivasi Program Intervensi Pendidikan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah PIP yang diadakan selama 3 hari di Pusat Tingkatan 6 Tutong berakhir kemarin dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil kepada para peserta. Penyampaian sijil kepada 72 pelajar diserahkan oleh Awang Ahmad Jeffrey bin Abdul Rahman, pemangku pengarah urusan dan ahli lembaga pengarah yayasan. Para peserta terdiri daripada pelajar-pelajar tahun 11 dan darjah 6 sekolah agama yang mengikuti projek kelas tuition di bawah PIP dari 7 buah pusat kelas tuition PIP di seluruh negara. Juga diadakan penyerahan sumbangan barang bagi kegunaan surau di pusat tingkatan 6 Tutong. Terdapat banyak hasil daripada perkhemahan motivasi ini, iaitu memupuk disiplin pelajar. Selain itu, fokus dalam mematuhi peraturan. Dan yang lain juga adalah membina semangat berpasukan.
Mengikuti motivasi pada 3 hari 2 malam ini boleh mengubah diri saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan terutama apabila melakukan aktiviti. Memahami konsep dan amali dalam menguruskan jenazah memerlukan ilmu pengetahuan dan kemahiran tertentu. Oleh itu, Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda dengan kerjasama ahli-ahli jawatan kuasa takhmir masjid Kampung Belais mengadakan program kursus pengurusan jenazah. Disampaikan oleh Ar-Razak Funeral Management, kursus memberi pengetahuan lebih jelas melalui teori dan praktikal mengenai tata cara pengurusan dan penyempurnaan jenazah. Juga diselajurkan penyampaian sijil kepada peserta kursus. Kursus merupakan salah satu program yang dirancang semasa cuti sekolah dengan melibatkan belia dan penduduk kampung. Lebih 100 fotografi dari 80 peserta dipamerkan di pameran fotografi Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan. Diadakan di lapangan terbang Terbangsa Brunei, pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 28 Ogos 2023. Pameran merupakan kesinambungan daripada peraduan fotografi bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Pameran ini bukan sahaja memberikan hasil karya peserta tetapi menjadi wadah bagi mendukung dan menggalakkan penglibatan penggiat seni fotografi tanah air. Antara lain tujuan pameran ini diadakan adalah pertama, untuk memberitakan secara meluas lagi karya seni anak tempatan, seterusnya dapat menjadi sumber pendapatan yang dapat menjana kepada kemajuan sosioekonomi negara. Pameran fotografi ini juga akan diadakan di daerah-daerah lain. Maklumat lanjut layar media sosial Instagram Dewan Bahasa dan Pustaka. Kumpulan Jamaatul Mas'ulah JM Pembangunan Eksekutif untuk Pegawai Pengurusan Pertengahan EDP MMO kohort ke-34 menyerahkan sumbangan berjumlah RM23,935.15 kepada Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM. Penyerahan sumbangan berlangsung di Pejabat MKM Bandar Seri Begawan. Juga disumbangkan sebuah peti ais beku. Sumbangan adalah hasil kutipan projek Amal Ihsani yang dilaksanakan pada bulan ini. Sebahagian hasil kutipan adalah sumbangan makanan asasi bagi 4 keluarga terdiri daripada klien-klien MKM yang terpilih untuk tempoh minima 1 tahun, manakala selebihnya untuk disumbangkan kepada individu berkeperluan khas dan kanak-kanak bagi tempoh minima 2 tahun. Waktu operasi baharu kaunter-kaunter perkhidmatan dan Pusat Panggilan Tabung Amanah Pekerja TAP akan bermula pada 1 September 2023. TAP memaklumkan kaunter perkhidmatan akan dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 3.30 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis. Manakala Jumaat akan dibuka bermula 8 pagi hingga 11 pagi dan 2.30 petang hingga 3.30 petang. Sementara Sabtu dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi bagi cawangan Ibu Pejabat TAP Bangunan PGGMB. Bagi pusat panggilan, waktu operasi akan bermula pukul 8 pagi hingga 12.15 tengah hari dan pukul 1.30 petang hingga 4.30 petang bagi hari Isnin hingga Khamis. Jumaat, waktu operasi bermula 8 pagi hingga 11.45 pagi dan 2.30 petang hingga 4.30 petang. Sementara hari Sabtu, pusat panggilan hanya akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi sahaja. TAP juga menyarankan setiap ahli untuk mendaftar sebagai pengguna portal e-amanah melalui laman sesawang TAP di www.tap.com.bn. Perkhidmatan adalah bagi mengakses perkhidmatan TAP secara dalam talian. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.